Okey, baik, insya-Allah kita masih lagi berada pada fasal kedua. Al-Faslu Tsani, iaitu fasal yang kedua. Di bawah tajuknya hamba yang ditawan dan merasai kebersamaan Allah. Ya, kebersamaan, kalau sepatutnya kita di situ letak satu perkataan, kebersamaan dengan Allah, merasai kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, Kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya seperti biasa kita memulakan dengan melafazkan kalimah syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada masa, tidak ada tempat, tidak ada waktu, kita sentiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah pada pagi ini ya seperti biasa berada di hari yang penuh dengan barakah, ya hari Jumaat. Dahlah kita berada pada hari Jumaat, kita berada pula di dalam taman-taman syurga ya di dunia. Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala juga mengizinkan kita suatu hari nanti di saat kita bertemu dengan Allah, kita diberi tempat berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pagi ini muka surat berapa ya? Muka surat 23, insya-Allah. Minta maaf lah ya, saya setiap kali mengajar tanya muka surat. Jadi ustaz ni datang ni, dia tak tahu ke muka surat berapa dia nak mengajar kan. Sebenarnya nak tahu, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak nak mengaji apa pagi ni? Maknanya nak tahu, ready tak ready. Ni saya pun tak tahu juga muka surat berapa. Jadi nampak sangat kita tak bagi perhatian pada pengajian. Saya tak ada masalah, buku ni nak baca muka surat akhir pun boleh. Sebab kita dah banyak, kita dah belajar dengan syekh kita pun dah banyak mengajar tempat-tempat, dah banyak yang khatam. Sebab tu saya tanya, nak mengaji muka surat berapa? Pagi ni muka surat 23 ya. Muka surat 50 tak mau lagi. Biarkan dulu kan. Okey, baik, insya-Allah kita masih lagi berada pada fasal kedua. Al-Faslu Tsani, iaitu fasal yang kedua. Di bawah tajuknya hamba yang ditawan dan merasai kebersamaan Allah. Ya, kebersamaan, kalau sepatutnya kita di situ letak satu perkataan, kebersamaan dengan Allah, merasai kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, saya nak ulang sedikit. Ditulis di situ berkaitan dengan hamba. Kita sentiasa mengisafi dan kita kena sentiasa menyedari dan kena sentiasa berusaha untuk memastikan diri kita ini tidak lebih daripada seorang hamba. Dan sekarang ni sebenarnya antara tugas kita ialah tugas menyempurnakan diri sebagai hamba. Kerana kadang-kadang kita dah tahu kita ni hamba, tapi ada waktu-waktunya kita ni tahulah hamba, betul kan? Tapi hamba siapa? Ada orang ni awal-awal lagi dia tak rasa dia hamba. Ni masalah lah dia. Tapi dia dah tahu tak dia hamba? Dah tahu dah. Hamba siapa? Ya ke hamba Allah? Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ni samalah, saya pun, kita ni kan ada waktu jadi hamba Allah, tapi ada waktu bimbang-bimbang jadi hamba selain Allah. Betul ya?
Jadi sebab itulah kita di sini nak belajar hamba yang ditawan. Rupa-rupanya dia bukan lagi hamba Allah, dia ditawan oleh nafsunya. Maka dia jadi hamba nafsu. Dia ditawan oleh dunia, maka dia menjadi hamba dunia. Dia menjadi hamba apa lagi? Macam-macam lah. Termasuklah yang disebut di situ. Asyahawat, hamba nafsu. Wal ibadat, kadang-kadang dia juga menjadi hamba ibadah. Kerana dia mengejar dalam ibadahnya selain Allah. Nampak tak? Dia solat. Memang dia solat, dia beribadah pada Allah. Dia baca Quran, memang dia baca Quran. Tapi ketika itu dia baca Quran bukan untuk Allah, tapi untuk tunjukkan dia ni pandai baca. Dia bangun malam, benda dia tulis kat Facebook dia. Alhamdulillah penat sikit pagi ni, mengantuk. Orang pun buat-buat tanya, kan, ialah kawan kan. Kenapa pula? Apa masalah? Alah, banyaklah rakaat semalam. Banyak rakaat semalam. Tu hamba apa tu? Hamba Facebook ke apa? Tak adalah dia mempamer-pamerkan. Jadi hidup ni kadang-kadang kita nampak pada zahirnya buruk, tu sememangnya dia buruk lah. Tapi nampak pada zahirnya baik, tapi belum tentu baik. Kerana baik itu hanyalah untuk Allah. Kerana Allah. Okey, selesai di situ. Baik, kalau kita menjadi hamba syahwat, tu muka surat 22 tu kan. Hamba ibadat ataupun hamba maqamat. Ya, apa makna maqamat? Iaitu sesuatu yang dia maqamat ni, kalau terjemah, kalau nak tulis sikit dalam kurungan bahasa ringkas, dia dinamakan tingkatan kerohanian. Sebagaimana kita pada zahir ni kan, diri manusia ni pada zahir ni kan dia ada tingkatan. Gelar pun lain. Nampak pada zahir. Yang ni gelarnya apa ni? Macam-macam gelar lah kan. Lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia naik lagi. Macam kalau gelaran dalam masyarakat kita ni kan, kalau dari segi apa dipanggil? Pangkat ni kan. Ada Datuk Seri, ada Tan Seri, ada Tun. Atas tu lagi? Ada lagi? Tak ada lah ya. Maknanya itulah. Itu pada zahir. Pada zahir. Habis salah tak? Tak salah. Ya, tak ada masalah. Kalau dah dapat gelaran, kita yang tak dapat ni perlu memanggil tak dengan gelaran itu. Ya, tanda hormat pada orang kan. Macam imam. Imam kan ada makmum, ada imam. Itu pada zahirnya. Ada tinggi sikit pada imam, siapa? Nazir. Ada Nazir. Tak kira lah. Jadi kalau dia imam, panggil imam tak? Panggil imam lah. Jumpa, apa khabar imam? Jangan pula, apa khabar makmum? Makmum tu kita. Yang tu imam. Jadi gelaran-gelaran itu pada zahir. Tapi ada satu tingkatan yang dinamakan tingkatan kerohanian. Tapi bukan gelar-gelar seumpamanya kita sebut tadi, sebab gelar-gelar yang kita sebut tadi itu pada zahir. Itu dipanggil maqamat. Dalam hati kita ni, kerohanian kita ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling bawah sekali ialah maqam at-taubah. Kerohanian yang berada pada tahap taubat. Selalu hati dia dan jiwa dia datang rasa menyesal, datang rasa memohon maaf pada Allah, datang rasa tak nak lagi buat maksiat, menyesal dengan apa yang ada. Dia taubat, sentiasa bertaubat. Dia datang selalu ya. Dia bukan kata pagi-pagi kemudian tak ada, dia siap waktu dia datang. Kadang-kadang lepas baca Quran pun, astaghfirullah, ampunkanlah aku ya Allah. Ya, tadi mungkin aku baca tak sempurna. Lepas solat, ya Allah maafkanlah aku ya Allah, mungkin solat aku. Sebab taubat tu sendiri dia ada makam dia pula. Ada makam orang awam. Taubat orang awam tu daripada apa? Daripada dosa. Buat dosa taubat, buat dosa taubat. Itu orang awam. Tapi orang yang sudah khusus sedikit lebih pada orang awam, dia bukan bertaubat di atas dosa. Tidak. Kerana dia telah jaga diri dia daripada berdosa. Tapi dia bertaubat kerana lalai dalam beribadah pada Allah, atau kurang sempurna dalam beribadah pada Allah. Ada lagi makam taubat yang tinggi yang ketiga, iaitu dia bertaubat pada Allah di saat hati dia ingat kepada selain Allah. Kerana hati dia sentiasa ingat Allah, 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 Allah dalam solatnya, di luar solatnya, masa baca Qurannya, tak baca Qurannya, masa berzikirnya atau tidak berzikir, sentiasa ingat Allah. Maka tiba-tiba ada satu waktu, satu saat dia lalai, ketika itu dia beristighfar. Kerana rasa berdosa, kerana dalam hati dia ada selain Allah. Itulah merasai kebersamaan dengan Allah. Boleh insya-Allah ya? Okey, muka surat 23 ni. Ya, dah okey dah ya tu. Kalau kita ni menjadi tawanan syahwat, kalau kita menjadi tawanan ibadat, kalau kita menjadi tawanan makam tadi, ada orang duk kejar makam tadi, oh hebat dah aku ni makam ni. Sebab paling tinggi lagi makam dia redha, ada ulama kata makam dia mahabbah. Dalam hati kita penuh rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah.
Orang yang mencintai Allah dan Rasulullah ni memang hebat ibadah dia. Kerana dia beribadah kerana cinta. Kita ni beribadah kerana perintah. Betul? Ataupun beribadah kerana nak masuk syurga. Betul juga? Tadi kata kerana Allah. Iyalah kerana Allah lah ustaz, tapi nak masuklah juga syurga kan? Maka berbelah bahagi. Tapi ada orang atas muka dunia ni yang dipilih oleh Allah. Dia beribadah kepada Allah bukan kerana perintah, bukan kerana syurga, bukan kerana takut neraka, tapi kerana cintanya terlalu tinggi, tulus kepada Allah. Sebab tu dia tak kira lagi rakaat. Ya. Jangan salah faham ni, tak kira rakaat ni. Habis dia solat zuhur berapa ustaz? 4 lah. Ya tu jangan tanyalah soalan tu. Tapi kadang-kadang saya rasa ni 1 2 3 4 ni. Bukan kamera yang live ni. Saya cukup yakin kalau dalam dewan Allah bagi faham. Bukan orang di luar dewan tak faham, minta maaf. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia suka spin. Dia bukan tak faham pun. Tengok ustaz tu kata solat tak kira rakaat. Ni nak sesat lah tu. Cepat sangat. Maksudnya solat yang wajib tu tak payah cerita lah kan. Dah faham dah kan. Solat sunat dah tak kira rakaat. Duha 2, 4, 8 dia sembahyang. Kita ni 2 okey lah ya. Lepas tu tak apalah, tambahlah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Lepas tu rasa bangga. 4 aku hari ni ya. Masih berkira-kira. Baca Quran 1 juzuk. Rasa hebat. 1 juzuk. Mana orang lain boleh dapat 1 juzuk? Kita dah dapat. Ada orang ni bukan 1 juzuk, 1 hari 1 kali khatam. Gitu. Sebab tu kita rasa, sebab tu kalau kita nak riak tak payahlah, buat malu je lah. Kecuali kita khatam 1 hari sekali. Tu bolehlah riak. Ya ke? Tak boleh juga pun. Alhamdulillah cepat faham. Ya, tapi kalau berbaloi lah juga nak riak kan? Ya ke berbaloi? Okey, alhamdulillah cepat faham, alhamdulillah. Saya suka mengajar sini sebab cepat faham. Betul, saya cakap betul. Betul. Buku kitab ni saya dah cerita kan. Saya pernah mengajar 2 kali. Kali pertama, kali kedua bela. Terbeliak. Saya kata macam mana ni tuan-tuan? Ni saya cakap betul ni. Bukan saya cerita ni, saya mengajar ni. Ada satu masjid. Dia asas surau tapi dia angkat tarah jadi masjid. Shah Alam. Habis macam mana? Ustaz tukarlah ustaz. Tak boleh lah. Tak boleh pergi lah ustaz. Tak boleh pergi, tak boleh masuk. Dan kita pun rasa betul lah. Kita pun nak hurai pun tak boleh. Memang tak boleh tuan-tuan. Demi Allah saya cakap dengan kerana Allah. Berhenti. Tukar kita. Tukarlah. Tak boleh pergi. Tak tahu, wallah alam, saya pun tak tahulah. Mungkin salah saya lah. Mungkin saya hurai kat situ tinggi sangat kan. Makom yang tinggi ya ke? Tak ada lah, mana ada makom tinggi, kita ni sama je. Wallah alam. Mak saya ni minta doa sangat-sangat pada Allah. Daripada dulu lagi minta doa pada Allah. Masa duk belajar lagi minta doa pada Allah. Ya Allah, Kau bagilah aku kemampuan untuk aku faham dengan cara mudah supaya aku dapat sampaikan dengan cara yang paling mudah. Ya, mudah, tak perlu pening. Ni mengaji kejap pening, kejap okey, kejap pening, kejap okey. Jangan ya. Okey, setakat tu dululah, habis dah masa. Hari ni hari yang istimewa ni. Sampai aja nampak, sampai aja dapat maklumat, sampai aja makanan berhenti. Tapi kalau tak sampai, terus sikit lagi lah. Okey. Jadi kalau kita rasa begitu, apa perkataan anta maghrurun? Kamu orang yang tertipu. Kamu rasa kamu hamba Allah, tapi bila mana kamu beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk syurga. Contoh. Ataupun kamu kata kamu hamba Allah, tapi bila mana kamu baca Quran, tapi nak tunjuk ke orang. Anta maghrurun, kamu tertipu. Ataupun kamu mengejar kedudukan tingkatan kerohanian. Bila mana rohani itu rasa hebat, rasa dekat dengan Allah, kamu berbangga. Kamu telah jadi tawanan itu, bukan Allah. Kamu tertipu. Ramai dunia di akhir zaman ni tertipu. Ya, termasuk saya, termasuk mungkin ustaz-ustaz yang tanpa sedar tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan gelar orang panggil dia ustaz. Betul. Lepas tu dia rasa dia apa? Dia hebat. Dia rasa dia tahu semua. Dia rasa dia alim. Ini bahaya. Lepas tu duk burukkan orang, duk pelekehkan orang. Kenapa? Orang ni kalau dia rasa dia hina, kenapa dia nak hina orang?
Orang ni kalau dia rasa dia kurang, kenapa dia melihat kekurangan orang? Dia tu dah kurang. Mana contoh kita ni hamba. Sama-sama ni hamba, ya hamba. Mana boleh hamba menghina hamba? You pun hamba, you hina. You hina orang juga. Orang yang hina orang kerana dia rasa mulia. Kalau dia juga rasa hina, kenapa dia nak hina orang? Kerana dia juga hina. Dia rasa mulia, sebab tu dia rasa dia hina orang. Dia rasa mulia. Rasa mulia tu tertipu. Boleh insya-Allah ya? Jangan pernah pandang orang dengan penuh dengan hina, jangan. Ya, jangan sekali-kali tengok orang, dia tu tak kira lah. Dia tu miskin lah. Dia tu fakir lah. Dia tu macam bodoh aja tu. Jangan. Dia kadang-kadang nampak bodoh. Ya ke nampak bodoh? Nampak macam bodoh je. Nampak macam bodoh. Jangan. Walaupun nampak bodoh pun jangan. Ya. Kerana kenapa kita nampak orang bodoh? Sebab kita bodoh. Kerana kita akan nampak benda yang kita ada. Orang kalau dia nampak buruk orang, kerana dia tu banyak buruk, baru dia nampak keburukan. Kalau dia baik, dia akan nampak kebaikan. Okey ya? Okey, alhamdulillah, cepat faham. Baik. Perenggan bawah tu. Anta mushtaghilun bika anhu. Anta, kamu, engkau, awak, boleh juga. Anta ni awak seorang. Kenapa dia tak tulis anta? Kenapa dia tulis anta, tak tulis antum? Antum ramai. Yang tu dalam bahasa Melayu tu dia tulis kamu. Kamu kan ramai. Tapi kamu dalam bahasa Malaysia, kamu boleh tak untuk seorang? Boleh juga. Okeylah. Kalau untuk ramai, kamu semua. Mereka tak ada dalam ni. Mereka ada kat luar. Yang ada dalam ni. Puan-puan semua ni, tuan-tuan semua ni nak kata apa? Tak, kalau saya nak cakap pada puan-puan semua. Kamu semua. Antum. Tapi dia tak tulis antum. Dia tulis anta. Awak ni. Ni awak ni. Maknanya apa? Dituju kepada diri masing-masing. Jangan tengok sebelah. Awak mana? Awak. Tak, awak ni. Diri sendiri. Sebab ni pengarang dia tuju pada kita. Kalau saya di sini, maka saya lah. Saya dengar, saya cakap, untuk saya lah. Bukan kata saya kata untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dengar, Imam Arsalan kata awak, kita lah. Jangan tengok orang. Jadi anta, kamu, mushtaghilun bika, sibuk dengan dirimu, anhu, daripada mengingatinya. Ya? Kamu ni sebenar-benarnya, kamu hamba Allah. Sepatutnya kamu kena sibuk dengan Allah. Contoh, kita ni jadi pekerja satu company ni, satu syarikat ni. Kita kena sibuk dengan syarikat ni lah. Jangan duk sibuk dengan syarikat lain. Ketawa tu macam mana tu? Bos tanya kenapa lewat? Saya urus syarikat satu lagi. Hai, you ni kerja kat mana? Kerja kat sini lah bos. Habis yang duduk sibuk dengan syarikat lain. Yang ni lah ini, maghrurun, tertipu. Sama lah kita. Kita ni hamba Allah. Tapi kita duduk sibuk dengan jadi hamba yang lain selain daripada Allah. Yang ni lah. Anta, kamu ni, tengok ni, kita ni, mushtaghilun, sibuk dengan bika, dengan dirimu, anhu, daripada mengaktinya. Baik, di sini ayatnya pula ada orang dia kerja dengan company ni, dia sibuk dengan company lain. Ada orang ni dia duduk sibuk dengan diri dia. Ini lagi dahsyat. Ya, kita sepatutnya sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan diri kita. Apa makna sibuk dengan Allah? Kalau solat untuk Allah, bukan solat untuk kita. Apa makna solat untuk kita? Kita duduk sibuk, hari ni solat duha 2 rakaat. Solat duha ni kan dapat berapa ya? Duk kira untuk diri dia. Kalau solat 2 rakaat, mesti untung berapa? Kan solat duha tu kan murah rezeki. Buka kedai solat duha dulu 2 rakaat. Kena tambah 2 rakaat lagi ni biar untung banyak ni. Jadi 4 rakaat. Betul? Maka kita duk sibuk dengan diri kita, mencari untung untuk kita, meletakkan kita di satu tempat yang kita rasa kita nak di situ. Kamu ni hamba siapa sebenarnya? Hamba dirimu, atau hamba ibadahmu, atau hamba Allah? Maka kalau hamba Allah, sibuklah dengan Allah. Setiap ibadah itu untuk Allah. Setiap perbuatan itu untuk Allah. Sebab tu kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ya ke macam tu? Ke baca saja? Yang itulah yang kita duk belajar sekarang ni, insya-Allah ya. Anhu, daripada mengingati dia. Dalam solat pun ingat yang lain lagi, tak ingat dia. Masa baca Quran pun ingat yang lain lagi, tak ingat dia. Masa doa tu pun amin, mulut tu amin, amin. Hati tu kat mana?
Kat laut jauh sangat, tenggelam dalam kelemasan. Tapi nak bagi tahu dia, okey juga ke laut. Orang panggil bahasa dia, hati kat mana? Ke laut. Duk sibuk hati tu dengan apa yang diminta. Ya Allah, bagikanlah aku syurga. Maka hati pun duduk di syurga. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Hati pun tak di rezeki. Ya Allah, sihatkanlah aku. Hati tu duduk pada sihat. Habis pada Allah yang mana? Mana pada Allah? Anta maghrur, kamu tertipu. Tu ya. Kemudian kalau dah kamu duk sibuk dengan dirimu, aina ishtighalu bihi anka. Sedangkan di mana pula kesibukan dengannya daripada melihat kepentingan dirimu. Ya, kalau kamu duk sibuk dengan dirimu, mana kesibukan kamu dengan dia? Ya, daripada dirimu. Nak banding dengan mana? Kalau bahasa mudahnya soalan, kalau dah kamu duk sibuk dengan dirimu, bila kamu nak sibuk dengan Allah? Untuk dirimu. Dia sebenarnya begini, sebenarnya kita ni kalau kita sibukkan diri kita dengan Allah, untuk kita lah tu. Tak payah cakap dah. Sebab Allah tak nak apa yang kita buat ni. Yang kita buat ni pun sebenarnya untuk kita dah. Cuma Allah nak biar kita fokus. Kalau untuk kita, kadang-kadang kita penat. Orang ni dia bekerja. Untuk siapa dia bekerja sebenarnya? Untuk dia lah. Tapi kadang-kadang timbul tak perasaan malas, fed up, bosan. Kalau you kerja untuk you, kenapa you malas? Kau malas lah pergi kerja hari ni. Kan? Tapi kalau kita buat sesuatu untuk isteri, untuk anak-anak, lain kan kekuatan dia untuk mak. Lain tuan-tuan. Macam kita belajar Allah, malas lah. Tapi ingat, tapi mak ni suruh belajar ni. Dia lain. Betul tak? Perempuan, macam perempuan lagi lah. Perempuan ni kadang-kadang bertukuh lumus kadang-kadang untuk anak kan. Ibu ni, kekuatan dia anak dia. Walaupun suami dia kadang-kadang melemahkan dia. Tak adalah tu saya tambah ya. Betul. Betul kan? Kita tengok ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal apa ni? Ibu tunggal kan? Ataupun dia panggil ibu apa? Dia ibu tinggal tu suami meninggal ke macam mana? Wallahualam saya tak. Ibu tunggal bercerai. Ibu tinggal yang tak dipedulikan oleh suami. Wallahualam saya tak faham. Tapi maknanya kita tengok ibu-ibu ni kadang-kadang suami dia meninggal ataupun dia diceraikan oleh suami dia. Malu. Tapi dia subhanallah, kekuatan dia luar biasa. Cari rezeki, jaga anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semua berjaya di tangan dia. Betul. Apa kekuatan anak? Jadi kalau kerana anak begitu sekali kekuatan kita, bagaimana kalau kerana Allah? Jadi Allah Ta'ala sebenarnya dia nak bawa hati kita kepada dia, sebab itulah kekuatan sebenarnya. Tapi kalau kita buat untuk diri kita, kadang-kadang berapa ramai manusia untuk diri dia sendiri pun malas. Orang ni malas, tahu malas tak kat mana orang ni? Mandi pun malas. Orang ni kalau untuk diri dia, mandi pun malas. Nak bersih badan sendiri pun malas. Itu orang kalau untuk diri dia. Cakap bukan main lagi. Sampai ke angkasa. Sampai ke awan biru. Ya, sampai ke lautan luas. Mandi pun lewat. Betul? Tak kira lah sejuk ke apa pun. Sebenarnya bukan. Alah, orang lain boleh mandi pun. Kita ni Malaysia ni tak payah cerita lah pasal sejuk. Kalau nak cerita pasal sejuk kat Mekah tu musim sejuk. Cuba pergi. Ya, kat negara-negara Europe tu musim sejuk. Baru tahu. Ya. Jangan. Saya ingat duduk di Mesir, baju 4 ke 5 lapis baju. Selimut lagi. Itu baru betul-betul sejuk. Nak keluar jari pun tak boleh. Keluar sikit masuk balik. Tapi kalau Malaysia ni tak mandi, kononnya sejuk. Alah, tak payahlah. Maghrur tertipu. Jadi itulah, kalau kita dah sibuk dengan diri kita, mana pula sibuk kita dengan Tuhan kita? Zahir pun sibuk dengan diri, dengan makannya, dengan minumnya, dengan tidurnya. Jiwa pun duk sibuk juga dengan kehendak itu, kehendak ini. Manalah? Aina, mana? Aina tu di mana? Sebab tu jangan bagi nama anak Aina, susah nak cari. Di mana? Di mana? Kan? Dia nama Aina. Tapi ustaz kan ajar saya, dia mengajar bahasa Arab. Ustaz kan ajar saya, bagi nama tu kena isim. Iyalah, kalau isim pun agak-agak lah. Ni kan isim istifham.
Isim istifham tu kata nama tanya. Aina. Di mana? Tu yang cari anak tak jumpa. Aina nama dia. Di mana? Di mana? Di mana? Dia tanya. Okey tak? Jangan panggil anak Aina. Kita tak jumpa cari. Baik, di situ ada nota kaki yang boleh kita baca untuk tambahkan ilmu kita. Tapi sepatutnya yang atas tu tadi. Tapi tak apalah, kita ulang balik. Anta maghrur, kamu tertipu. Nota kaki yang ke-12 tu. Ramai yang tertipu dengan cahaya. Bahkan dalam cahaya, ataupun bahkan duduk dalam cahaya pun tertipu. Kerana terpukau dengan kilauannya. Sedangkan yang dimaksudkan hanyalah Tuhan yang Maha Pencipta. Baik, hidup ni ada dua sisi. Dua sisi ya. Sisi gelap, sisi terang. Kita lalui malam dan kita lalui siang. Kenapa Allah lalui kita pada waktu malam dan siang? Supaya kita faham, hidup ni pun ada waktunya gelap, ada waktunya terang. Ada waktunya gelap tanpa cahaya, ada waktunya hidup dalam cahaya. Itu kiasan ya. Apakah kegelapan? Syirik kegelapan. Kufur kegelapan. Maksiat kegelapan. Walaupun dia duduk di siang hari, dia berada dalam kegelapan maksiat. Ya, dia tak kenal siapa Tuhan, siapa diri dia. Kalau diri dia hamba, kalau terang dia nampak diri dia, mesti dia nampak Tuhan dia. Apa makna nampak diri dia? Nampak diri dia sebagai seorang hamba, Tuhan itu adalah pemilik dirinya, penciptanya. Nampak tu banyak kali dah kita ulang ya, jangan faham nampak dengan mata saja. Ni kita ni maknanya kita bawah. Kalau kita naik makam sikit, nampak dengan akal. Saya berpandangan, apa yang saya pandang, kejap saya nak tengok, okey, pandangan saya nampak benda ni macam ni, macam ni. Itu nampak bukan dengan mata ya, nampak dengan akal. Setelah kita berfikir dan merenung. Ada satu lagi nampak dengan hati. Menyaksi di sini. Masih ingat lagi yang saya cerita ya? Nampak dengan mata, daripada dalam diri kita lihat keluar. Itu melihat dengan mata. Kalau melihat dengan akal, bukan melihat tapi lebih kepada memandang daripada luar masuk ke dalam. Tengok kat luar masuk dalam ni, fikir. Apa yang kita pandang pada pandangan kita. Ada satu lagi, hati. Hati ni dia panggil dari dalam ke dalam. Dari dalam lihat ke dalam. Apa yang ada dalam hati ni? Iman kepada Allah. Apa yang ada dalam hati? Ikhlas kepada Allah. Pandang keikhlasan itu. Supaya makamnya, kedudukannya makin tinggi, makin tinggi. Pandang keimanan itu kepada Allah dalam hati kita. Sebab tu dilihat di sini baik. Jadi, ada orang ni, dia tertipu dalam kegelapan. Okey, munasabah. Dia rasa, boleh faham, apa makna gelap? Satu, gelap dengan makna malam. Tu tak payah cerita lah yang tu kan. Kena cerita juga. Tak payahlah. Gelap dengan makna yang kedua. Syirik. Kufur. Dosa, maksiat. Jadi apa makna orang yang tertipu dengan maksiat? Dia rasa maksiat tu menyeronokkan. Dan mengembirakan. Dan membahagiakan. Sebenarnya dia tertipu. Maksiat tu bukan sesuatu yang seronok. Mungkin bolehlah kata 2-3 saat seronok, tapi akan merasai beban yang terlalu amat berat. Maka dia tertipu dalam kegelapan. Okey, yang peliknya lagi, tertipu dalam cahaya. Cahaya kan terang, terang kan nampak. Tapi kenapa tertipu juga? Yang ni paling bahaya. Beribadah itu cahaya. Ya, baca Quran itu cahaya. Solat itu cahaya. Tetapi sepatutnya tak tertipu dengan solat. Tapi dia tertipu. Dia mengejar solat itu kerana sesuatu yang lain daripada apa yang sebenarnya. Apa? Untuk Allah. Kan usolli fardhu maghrib lillah. Nawaitu sauma ghadin lillah. Aku baca Quran lillah. Aku derma lillah. Tapi rupanya tak. Untuk nama, untuk kemasyhuran, untuk dipuji-puji, untuk diangkat-angkat. Ni dia tertipu. Padahal dia telah buat benda baik. Benda baik itu sepatutnya cahaya yang menampakkan dia dengan Allah. Tapi tidak, dia tertipu juga. Ini yang dikatakan begitu. Ramai yang tertipu dengan cahaya. Bahkan tertipu dalam cahaya. Ya, duduk dalam cahaya itu pun tak tertipu lagi. Ya, kerana terpukau dengan kilauannya. Sedangkan yang dimaksudkan hanyalah Tuhan. Sedangkan apa makna yang dimaksudkan? Maksud bahasa Arab ialah salah satunya tempat tuju kita. Ilahi anta maksudi. Ada baca itu kan? Wa ridaka matlubi. Ini biasanya tariqah Naqsyabandiyah. Dia baca ilahi anta maksudi. Ilahi, wahai Tuhanku. Anta, engkau wahai Allah. Maksudi, tujuan hidupku. Hala tuju kehidupanku. Itu maksud dalam bahasa Arab.
Salah satunya. Jadi sedangkan yang dimaksudkan, yang ditumpukan, yang ditujukan, yang diharapkan hanyalah Allah. Solat untuk Allah. Lepas tu Allah nak bagi apa? Itu serah pada Allah. Tapi jangan risau. Allah ni Tuhan yang menepati janji. Dia akan bagi. Dan kalau dia bagi, dia tak akan bagi sedikit. Sebab apa? Dia maha kaya. Bukan setakat dia maha kaya, dia maha pemurah. Ada juga orang kaya tapi kurang pemurah. Tapi ada juga orang kaya murah. Tapi Allah ni bukan murah, maha pemurah. Tu jangan risau. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan tertipu. Macam mana ya solat tadi? Boleh masuk syurga kat solat tadi? Dah lah 2 rakaat baca inna a'taina. Kan? Kemudian nak tanya syurga selama-lama. Tak apa, serah pada Allah lah. Janji kita dah sujud pada Allah, selesai. Tidak ada nikmat yang paling berbahagia. Tidak ada nikmat yang paling mahal di saat wajah kita boleh sujud pada Allah. Itu pun sudah cukup dah. Hidup ni kalau tak ada apa-apa pun atas muka dunia ni, boleh sujud pada Allah, itu pun itulah segala-galanya. Tapi oleh kerana kita ni kan manusia, nak ada makan, nak ada minum, nak ada tempat tinggal, okey silakanlah, tak ada masalah. Tapi kalau kita faham betul-betul, sebab tu ada wali-wali Allah kan, dia tak duduk dah di mana-mana, dia duduk dalam gua. Janji dia boleh sujud pada Allah, orang tak kacau dia. Tapi tu wali jangan buat macam tu. Rasa nak buat gitulah juga ustaz. Jangan. Tadi kata wali. Yalah, kalau kita wali boleh pergilah, kalau kita ni bukan wali. Kita ni orang awam. Nanti pergi dalam gua termenung. Kenapa termenung? Ingat, tariklah. Ini bukan wali-wali, dia tak ingat semua dah, sebab tu dia boleh pergi duduk situ. Dia tak ingat semua dah. Hanya Allah. Kita ni kejap nasi goreng, kejap sup, kejap apa. Kan orang yang suka makan kan, ingat makan. Orang suka berjalan, ingat berjalan. Orang suka membeli, ingat membeli. Jadi pergi dalam gua duk ingat, lama tak pergi mall ni. Jangan ada macam tu, tak payah pergilah. Duduk sini je lah. Belajar je lah. Rasa nak pergi. Gitu, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, selesai. Selesai? Belum lagi ni. Oleh itu kita dapati para ulama sufi. Apa makna ulama sufi? Ulama yang pakar dalam bidang ilmu tasawuf, yang beramal dengan ilmu tasawuf. Sebenarnya ilmu tasawuf ni dia bukan teori, dia bukan suatu ilmu teori, dia ilmu amali, ilmu praktikal. Kita baca sekarang ni kitab tauhid, tapi kitab tauhid ni dihurai dari sudut tasawuf. Ni teori, tapi dia kena amali. Ya, tapi walau bagaimanapun para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali ni, dia ni bukan setakat ulama sufi, dia sebenarnya mula-mula sekali dia sebagai fuqaha. Dia ulama fiqh yang hebat. Dan mendapat gelar Hujjatul Islam dengan ilmu fiqh dia. Tapi dia merasakan walaupun dia berada pada imam dah pada masa tu, Hujjatul Islam dah, tapi manusia ni dia tidak akan mampu tanpa bimbingan untuk membawa kerohanian dia. Sebab tu dia pergi berguru selepas pada itu. Maka bila mana dia berguru dengan guru dia dan dia tulus, dia mengikuti arahan guru dia, dia menjadi seorang murid yang benar walaupun dia dah berada pada tahap ilmu yang hebat, tapi dia merendahkan diri dia untuk belajar. Ni salah satu daripada kaedah nak dapat ilmu. Ilmu ni kita kena rendah diri. Siapa kita sekalipun. Contohlah, kita dah ustaz, contoh. Kalau kita ni dah ustaz, pergilah kat masjid, tiba-tiba ada orang mengajar. Maka kita kena duduk situ sebagai seorang murid. Jangan duduk sebagai seorang ustaz. Dia ni mengajar ni, dia tak kenal ke aku ni ustaz juga ni? Dalam rasa dia ustaz, saya pun ustaz. Dengar sebagai ustaz. Jangan harap nak dapat ilmu, Allah tak bagi. Ya? Kena duduk, aku ni pelajar. Dengar betul-betul, faham betul-betul. Tak faham, tanya balik. Jangan, ni ustaz ni pandai tak mengajar ni. Ni salah ni mengajar ni. Duduk sibuk nak komen. Sebab apa? Sebab dia rasa dia ustaz. Orang ni dia balik saja, kosong dia balik. Kena rendah diri. Itu Imam Ghazali. Allah. Dia cerita satu kali bila sampai kat guru dia kata, sebelum belajar dengan aku tolong basuh kandang kuda tu. Ada setengah kata kandang basuh kandang kuda. Basuh. Ya. Guru dia nak rendahkan rasa diri dia tu. Jangan dia datang dengan aku ni sebagai imam dah ni, Imam Ghazali ni. Bukan sembarangan. Lepas tu akhir sekali, okey dah basuh. Biar dia jadi kering, tempat tu kering. Nak buat apa dengan kering tu? Sebab serban tu kan ada. Lap aja lah nak kering. Suruh tanggalkan serban ni.
Ni nak pergi mengaji, kan? Nak pergi mengaji, serban besar pada ustaz. Tak pada tuan guru tu. Jangan. Kalau tuan guru tu tak ada serban, kita kena buka serban kita. Tak. Kalau ustaz tu serban dia, kita pun pakai serban besar, kena kecilkan sikit serban kita. Ataupun tanggal serban kita. Tu. Nak rendahkan diri. Tu yang diajar oleh ulama-ulama. Barulah Allah bagi ilmu. Tapi kalau kita datang di dalam hati kita ni, ustaz ni siapa ni, dah sedap ke tak mengajar ni dia ni. Kadang-kadang datang nak test dulu. Datanglah. Okey tak dia mengajar? Dengarlah. Okey, I datang nak tengok sedap ke tak dia mengajar, betul tak dia mengajar. Jangan harap dapat ilmu. Dia datang macam tu. Okeylah, itu sedikit. Ni oleh kerana sebut ulama sufi. Apa makna sufi? Kebersihan hati. Tu. Okey, baik. Dan sebagainya, Imam Ghazali dan sebagainya ada menulis tentang kitab golongan maghrur yang tertipu. Kalau tak silap saya, Imam Ghazali itu dia ada satu kitab yang cerita pasal orang-orang tertipu ni. Tajuk kitab tu ialah Al-Kashfu Wat-Tabyin. Ya, Al-Kashfu Wat-Tabyin. Ada panjang juga belakang tu. Saya tak ingat belakang tu, dia panjang. Tapi kitab dia selalu ditulis kitab Al-Kashfu Wat-Tabyin. Apa makna Al-Kashfu? Singkapan dan penjelasan. Menyingkap diri kita, di mana diri kita yang sebenarnya. Maka Imam Ghazali menulis, ada orang ahli ilmu, bagaimana dia tertipu dengan ilmu dia. Ada orang ahli ibadah, bagaimana dia tertipu dengan ibadah dia. Ada orang kaya yang suka menderma, bagaimana dia tertipu dengan derma dia. Oh subhanallah, hidup ni rupanya halus. Kan syaitan ni kan benda tak nampak, makhluk halus. Maka memang dia pandai. Yang baca Quran, bagaimana dia nak tipu. Yang derma, bagaimana dia nak tipu. Yang berselawat, bagaimana dia nak tipu. Yang mengajar ni pun ni tak kena gaya ni, tertipu. Rasa mulia sebab duduk atas sikit ni kan. Ni. Tapi dah dewan ni dah atas kan, dah macam mana? Minta izin lah kan. Mana boleh duduk atas ni? Puan-puan ni, tuan-tuan haji ni kan ni. Ni ayah-ayah ni, pekat ayah ni. Saya kena hormat sebenarnya. Mana boleh saya duduk atas? Ni ibu-ibu ni kan, kakak-kakak ni. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Tapi dah dewan buat macam ni, tak boleh lah nak buka. Ya? Guru pun. Tapi kalau dia duduk atas ni juga, dia kena jangan rasa mulia. Naik tadi kena rasa, ya Allah maafkanlah, ya minta izin puan-puan, sepatutnya. Ya minta izin duduk sini. Bukan nak tunjuk kita ni bermuka-muka. Tak. Tapi itulah hakikat. Kalau cakap macam tu bermuka-muka, dah 2 kali kena. Dah lah kena atas tindakan kita rasa bangga. Kemudian bercakap menipu pula. Maafkan tuan-tuan ya, minta izin duduk atas ya. Padahal memang suka duduk atas pun. Betul. Ada orang, dia ni datang mesti duduk depan. Kalau tak letak dia kat depan, jangan dekat kan. Satu lagi ada orang ni, kena sebut nama dia. Dalam senarai tu kan. Yang ni. Tak ada nama dia. Balik dia. Tadi kita tanya, mana itu tadi ya? Dah balik. Kenapa balik? Nama dia tidak disebut. Dan dia merasa tidak dihargai. Wah. Ada. Ni saya cerita ni ada lah ni. Okey, kita teruskan lagi. Nanti muka surat 23 tak berganjak kita ni. Kan? Dia belajar ni sebenarnya belajar ilmu. Bukan belajar muka surat 23. Ya, boleh ya? Allah. Itulah Imam Ghazali ada tulis satu kitab, dan begitu juga ulama-ulama lain dia tulis kitab. Kitab tu kalau nak cari, kitab dia bertajuk Al-Kashfu Wat-Tabyin. Baik, termasuklah golongan ahli ilmu dan ahli ibadah. Juga boleh tertipu. Malah ahli sufi juga. Ya, ahli sufi yang duk mengaji tasawuf, yang duk berzikir, yang duk bangun malam, yang duk mujahadah, kadang-kadang rasa tertipu. Kenapa? Kadang-kadang salah satunya rasa diri tu bersih, suci. Hatiku hati yang suci. Hatimu bagaimana? Betul. Jangan. Dia rasa suci, dia rasa bersih, dia rasa tak ada dosa. Dia kan ahli sufi, dia kan ahli zikir. Ni tertipu juga. Hari ni dah banyak zikir. Dah. Kadang-kadang tanya, hari ni dah zikir? Dah. Banyak ke? Tengok tanya soalan kan. Macam dia tu banyak sangat. Padahal kadang-kadang bergurau tapi tertipu. Tu tolong ingat ya. Baik, kemudian siapa lagi? Sedangkan urusan mereka secara umumnya bukanlah tentang kemaksiatan. Ni nak contoh. Kalau orang buat maksiat kemudian rasa mulia, itu lagilah tertipu. Kalau orang buat dosa tiba-tiba rasa tidak berdosa,
Kadang-kadang biasa je lah, kita taubat je lah lepas ni, buat je lah dulu. Ni lagilah tertipu. Betul kan? Dan ni bukan ni, dia bukan maksiat ni, dia buat baik. Dia belajar ilmu, dia belajar apa, dia baca Quran dan sebagainya, tapi dia tertipu. Itu dimaksudkan tertipu dalam cahaya. Maka di sinilah terbitnya banyak tipu daya syaitan dan kelicikan helah nafsu. Kita ni dua perkara kita sedang berdepan. Satunya, tipu daya syaitan yang hebat. Bukan nak puji syaitan. Tapi memang dia pandai. Dia menipu ni daripada bila lagi dia menipu? Boleh bayang tak? Ada orang ni, dia penipu juga. Hebat juga dia menipu. Tapi baru 20 tahun menipu. Kan? Ya ke baru 20 tahun menipu? Tapi syaitan ni bukan 20 tahun dia menipu. Sejak Nabi Adam tu dia dah tipu dah. Kita hari ni biasa je lah. Ulama' pun dia pernah tipu. Kita ni biasa dah. Itu yang antara benda yang kita berdepan. Yang keduanya, kita berdepan kelicikan helah nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita ni, subhanallah, dia licik. Sebab tu ada ulama' ni, dia nak makan daging. Lama dah aku nak makan daging, dia kata. Tapi tak ada duit. Dia pun kumpul duit. Ni cerita lama ni. Maka dia dapatlah duit cukup-cukup untuk beli daging. Akhir sekali dia pun pergilah nak beli. Akhir sekali dia tak jadi. Maka kenapa tak jadi? Aku tak nak ditipu oleh nafsuku. Nafsu ni kan dia nak yang sedap-sedap, yang mewah-mewah. Itu dia lah kita nak cerita bahawa ulama' ni begitu halus, begitu teliti. Dia tengok diri dia ni. Aku ni nak makan daging ni sebab Allah ke sebab nafsu aku? Yang tu lah. Sebab tu Allah tadi saya udah balik yang tadi. Sebab tu Allah ni setiap kali nak buat apa, dia suruh kita buat untuk dia. Kalau kita buat untuk kita, tu bimbang-bimbang kita tertipu. Kalau kita buat untuk Allah, Allah jaga kita. Dan kita mampu berdepan dengan tipu daya syaitan, dan kita akan lepas daripada kelicikan nafsu. Baik. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita sama-sama berlindung dengan Allah daripada apa yang kita sebut tadi. Baik, nota kaki yang ke-13. Kamu sibuk dengan memerhatikan kepentingan dan penyaksian dirimu. Tu ya. Kamu sibuk dengan dirimu daripada mengerti Allah. Apa maksudnya? Kamu sibuk dengan memerhatikan kepentingan dan penyaksian dirimu berbanding memerhatikan perintah dan keagungan Allah, walaupun dalam ibadah dan sebagainya. Sepatutnya ibadah tu untuk siapa? Untuk Allah. Maka kepentingannya, tujuannya, maksudnya, niatnya seluruhnya untuk Allah. Tak ada untuk kita. Mana ada untuk kita? Kan ibadah tu kan untuk Allah. Habis untuk kita tak ada ke? Tengok dia. Nak juga untuk dia. Sebab tu Allah Ta'ala ni sebenarnya, Allah macam kita dengan orang lah kan. Kalau kita nampak si A ni, seluruh pengorbanan hidup dia untuk kita, pasti kita akan cukup menyayangi dia. Segala tutur bicara dia, segala tindak tanduk dia, segala fikir dia, segala jiwa dia, segala hidup dan mati dia untuk kita. Bagaimana kita pula dengan dia? Tak payah cerita lah. Kita tak akan siakan dia, kita tak akan biarkan dia, kita akan sayang dia, kita akan cinta dia, bahkan kita juga akan sanggup berkorban untuk dia. Betul? Ini kaedah biasa, tak perlu kita bagi tahu. Begitulah Allah. Atau kalau kita tanya, bagaimana pula Allah kalau dia tahu kita hidup segala-gala untuk dia? Yang ni Allah akan ambil kita, ya, memuliakan kita, mengangkat kita. Tapi ni tak ada apa-apa ni Ustaz. Dunia, tunggu dulu. Dunia ni pun kalau bagi sementara juga pun. Kan? Kalau bagi cantik, kan ada orang Allah, dia nak cantik, Allah bagi dia cantik. Cantik berapa lama? 60 cantik pula? Cantik dah? Tak ada dah pun. Jadi Allah nak bagi cantik kat syurga selama-lamanya. Tunggulah sekejap. Bila sekejap? Besok? Besok ke Ustaz? Saya ingat nak mati dah tadi. Pagi tadi saya pergi solat subuh di masjid dekat ni lah, jalan kebun lah. Saya pergi. Masa angkat takbir okey. Kemudian masa nak rokok tu dia jadi sakit sini. Memang sakit sungguh. Apa dia tanda? Memang sakit. Lepas tu dia macam mencengkam tu, sakit. Memang sakit sungguh lah. Saya kata, ya Allah, mati dah aku pagi ni, ya Allah. Tak apalah, ya Allah. Kemudian rukuk, bangkit, kemudian sujud. Sujud tu
antara dua sujud nak naik tu memang tak boleh naik dah. Tak boleh nak bergerak, jadi sakit dah. Saya kata mati dah, tapi tak apalah, pagi Jumaat. Pagi Jumaat. Bagi semua cuma ingat satu je. Ya Allah, sebelum aku mati ya Allah, tak rasa, memang terasa, memang rasa macam tu lah, rasa memang mati dah. Memang tak boleh nak bangun. Bergerak sikit pun makin itu. Makin bergerak makin itu. Ya. Memang cekam. Saya kata sudah lama, saya agak lama, tapi saya takut ada orang kata kenapa tak bangun-bangun dia ni. Jadi saya paksa pun memang bangun. Sudah rasa tu memang sikit lagi rasa 2-3 saat aku ni tumbang lah. Lepas tu minta lah, ya Allah, aku ni mungkin mati dah pagi ni ya Allah. Aku minta ya Allah, jadikan ibu aku ya Allah ahli syurga tanpa hisap ya Allah. Itu doa terakhir saya doa. Saya kata ya Allah, jadikan ibu aku ahli syurga tanpa hisap ya Allah. Aku boleh duduk tunggu tumbang lah. Tunggu. Tapi memang betul bawang, memang kita rasa rupanya ada satu saat kita rasa habis. Saya kata okey lagi ni. Tak ada okey lagi. Lepas tu turun dekat dah sakit, lepas tu sujud. Ya Allah, tapi tunggulah. Kalau habis masa sujud ni okey juga ni. Minta lah, tapi bukan gelak-gelak macam ni lah. Tuan-tuan sekalian, dia memang habis. Lepas tu dapat tahan. Tak jadi juga, tak jadi mati juga. Saya pun bagi salam, ya Allah, rugi lah, mana tak mati dalam solat kan. Tak mati dalam solat, rugi lah rasanya. Tapi sakit duduk senyap. Tak apalah, kalau pun mati selepas solat pun okey juga ni, duduk dalam masjid lagi ni. Macam tu saya cakap. Ni rasa lagi ni, rasa sikit lagi. Dia apa ya? Jantung. Mungkin ada saluran tersumbat tu. Dia gitu ya. Dia di sini. Dia macam cekam ni. Mungkin angin juga kan? Angin je lah, jangan jantung lah. Angin je lah. Tapi kena cek ya. Okey lah. Ya, tak apa kan, bagi cek je lah kan. Tapi harap angin je lah. Doa-doa lah. InsyaAllah. Tapi saya ingat tadi itu dah. Subhanallah. Tapi tak apalah, dah sampai masa kita nak macam mana kan. Sampai masa. Lagipun kat masjid, duduk tengah solat, itulah kita pun doa lah. Kita kena doa ya, doa minta cara mati. Kalau tidak mati juga pun. Jadi ya Allah, kalau dah sampai ajal aku ya Allah, kau matikan aku di saat aku solat ya Allah. Dan kalau boleh masa aku duduk tengah sujud ya Allah. Aku tahu aku tak layak, bukan sembarangan nak dapat yang tu. Ya, tapi kita tahu, kita cakap awal-awal, aku tahu aku tak layak ya Allah, dosa aku banyak. Solat pun aku lalai. Tapi bagilah aku ya Allah rezeki. Untuk aku ya Allah. Kasihanlah ya, begitulah. Allah, kalau tidak pun mati dalam masjid. Bukan nak minta maaf lah, kita minta maaf awal-awal, bukan nak menyusahkan orang masjid kan. Lagipun harap-harap kalau gitulah tuan-tuan sekalian, hari Jumaat mintalah kalau boleh lagi masa pergi Mekah tu. Ya Allah, aku dah sampai sini ya Allah, tanah suci ya Allah. Aku redha kalau kau ambil aku kat sini ya Allah. Kan, di tanah suci, tempat Nabi duduk berjalan. Subhanallah. Apatah lagi kalau di Madinah. Sebab tu ni Ustaz, saya nak pergi umrah ni ya. Doa biar saya sampai ke sana, biar saya selesai ibadah. Kalau boleh, doalah supaya saya meninggal kat sana. Tapi biasanya doa Ustaz biar saya dapat balik ya. Tapi ialah kadang-kadang memang kita nak balik kan, ingat mak ayah kat rumah lagi ingat. Tapi kalau boleh, tak payah balik lah. Ya Allah. Kita meninggal dunia ni ya, kita boleh doa juga pada Allah untuk ahli keluarga kita ya, supaya ahli keluarga kita, sebab kadang-kadang kita pergi awal tu bagus juga kita tahu keadaan kan. Batu kadang-kadang orang yang dah meninggal ni, kadang-kadang walaupun seburuk mana dia pun, kita jangan cakap apa-apa kepada dia. Kenapa? Dia sudah pergi dan dia sudah lalui dan dia sudah merasai. Mungkin dia dah diampun oleh Allah. Mungkin kubur dia dah jadi taman syurga. Kita ni yang terhegeh-hegeh, terumbang-ambing ni. Ya, kadang-kadang kita rasa kecil hati, kadang-kadang ada kan. Ustaz pun ada, orang awam pun ada. Dia duduk marah orang dah mati kan. Kau ni ulama ni. Dia dah mati dah pun. Mungkin Allah dah ampun di saat akhir umur dia. Kita tak tahu. Pengakhiran hidup dia kita tahu tak pengakhiran hidup dia? Kita tak tahu, kita duk baca cerita dia, dia begini. Kecuali yang nyata dan terang. Contoh Kamal Atatürk tu kan. Yang tu terang. Bumi pun tak nak terima.
Kan bumi tak nak terima. Lagi pun jasad dia pun bukan dalam bumi pun, duduk kat atas, kat monumen ke apa, atas. Kemudian tu pun duduk atas pada bumi tu pun, bumi tak nak terima, dah naik kan, dia letak batu berapa, batu besar berapa tan tu, tindih benda tu nak naik. Itu dah nyata depan mata kita. Allah nak tunjuk ya manusia yang lawan Allah. Tapi kalau bumi masih terima dia, dan dia orang Islam pula dia mati tu, kecuali orang kafir kita tak nak bahas lah kan, itu kita dah tahu dah. Tu ustaz, orang kafir pun boleh masuk dalam bumi, makna bumi terima lah. Itu kafir, itu dia punya pasal lah. Tapi yang Islam, dia mati Islam. Dia ni siapa ni? Dia ni kaki inilah dulu tu. Tak apa, dia dah mati. Mungkin dia bertaubat kepada Allah. Kita ni yang belum mati ni macam mana? Jangan ya, tengok diri. Nanti kita tu, kenapa saya cakap banyak hari ni macam tu? Jangan tertipu. Dia. Sama juga sedar sehat. Sehat ni kan? Sehat. Jangan tertipu dengan sehat. Muda. Jangan tertipu dengan muda. Berapa ramai orang muda meninggal. Allah. Saya ni wallahualam lah, saya doa-doa nak suruh doa panjang umur pun wallahualam lah juga. Saya boleh lah. Sebab saya ni, mak saya mati awal. Mak saya umur 42 dah mati. Saya ni dah 46, lebih dah 4 tahun. Mak dah meninggal dunia awal 42. Ayah tak tahu, awal-awal lagi tak ada. Baik, kemudian cerita apa pula kita ni ya? saya teringat tadi cerita dia. Okey akak, okey dah? Pukul 10 dah ni? Makanan dah sampai? Dah, saya janji dengan akak, kalau makanan sampai, okey boleh berhenti. Kalau belum sampai, boleh terus. Itu sebenarnya bukan saya nak makan, tapi nak makan juga pun. Tapi nak bagi tahunya, kalau dah sampai, okey lah. Kan? Sebab majlis kita ni hari Jumaat, takut orang lagi nak masuk untuk Jumaat. Makan kan lama. Okey, akhir sekali dalam teks kita ni lah, kamu sibuk dengan memerhatikan kepentingan dan penyaksian dirimu berbanding memerhatikan perintah dan keagungan Allah, walaupun dalam ibadah dan sebagainya. Padahal sepatutnya yang disibukkan adalah hubungan dirimu kepadanya. Yang kita kena sibuknya ialah hubungan kita dengan Allah. Okey tak okey sekarang ni? Baik tak baik? Lancar tak lancar? Tulus tak tulus? Ikhlas ke tak? Ni sembahyang pun tak khusyuk, kemudian duk sibuk dengan syurga. Contoh, bukan kata tak nak. Bukan kata tak mahu. Bukan kata tak boleh. Tapi jangan terlalu sangat Allah nampak kita ni ada kepentingan. Macam kita berkawan ni lah, kita pun tengok juga kawan kita kan. Pagi-pagi lagi tanya khabar kita. Apa khabar pagi ni? Sibuk ke? Sarapan kat mana ya? Kita kata adalah sarapan kat situ. Ini sedap lah ni, boleh belanja ni. Oh, itu je dia tanya kita. Rupanya dia nak sarapan dengan kita, nak suruh kita belanja dia. Itu kepentingan. Betul. Tapi kalau dia cakap, sihat tak? Ini sihat. Pagi ni sarapan kat mana ya? Dekat kedai sebelah tu. Boleh join sekali? Boleh. I belanja you. Tu baru betul. Ya ke? Dia tak mengambil kesempatan ke atas kita, dia nak berkhidmat kepada kita. Tapi dia datang daripada rumah dia sampai kat kawasan kita. Malulah kita kalau dia yang belanja. Tak apa, ini kawasan saya ni. Bukanlah, ni dekat-dekat rumah saya. Lagipun sanggup datang, jumpa, tanya khabar. Ayolah yang belanja you, sudahlah, tak apalah. Nampak? Sama lah kita dengan Allah. Allah tengok satu nak pahala, satu nak syurga, satu padahal khusyuk pun tak juga. Jadi Allah, sebab tu Allah tak pilih kita jadi wali. Sebab kita banyak kepentingan untuk diri kita. Tapi kalau kita kepentingan hanya untuk Allah, nak jaga hubungan, solat 2 rakaat pun tolak betul-betul, walaupun 2 rakaat 10 minit. Jaga satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni solat sunat ya. Solat sunat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah. Renung ayat tu. Rukuk pula lama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tenang dulu baru naik balik. 2 rakaat 10 minit. Allah kata dia ni bukan nak syurga ni. Dia nak jaga hubungan aku dengan dia. Hubungan dia dengan aku. Tertib, adab, lahan. Entah apa dia. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Cuba cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi mana?
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Nak pergi ke mana? Duduk dulu sekejap. Istighfar dulu. Elok sangat ke solat tadi? Tak. Kalau tak, istighfar lah dulu. Kemudian bacalah zikir sikit. Tak nak ingat Allah. Kemudian doa lah sikit. Doa, ya Allah, mintalah, kan kita kan banyak hajat. Tak selesai hajat kita ni kan. Yang hajat yang ada ni pun tak selesai. Banyak lagi hajat yang kita nak lagi, yang ke depan. Nak tak anak kita sihat? Nak anak kita berjaya? Nak cucu tak? Nak lah. Anak kalau ada dah nak cucu lagi. Banyak lagi. Nak cucu, nak sihat, nak jadi soleh, nak jadi solehah. Badan nak sihat. Habis nak apa lagi? Kalau boleh akal ni nak waras. Ni akhir-akhir ni dapat macam kurang dah sikit ni. Kan? Minta maaf saya cakap contoh. Ya. Ni nak waras. Banyak. Kalau banyak doa lah. Minta lah. Jangan gopoh sangat. Nak pergi ke mana? Dah saat yang paling dekat kita dengan Allah, lepas solat tu doa. Dalam solat tu, masa sujud. Sujudlah lama sikit. Berapa minit? Yalah, 3 lah sendiri. Ya, kan? Kita nak berapa minit? Kan? Cukup lah. Ni baru Allah, dia ni hamba aku yang ni memang betul. Dia tulus. Dia pentingkan hubungan dia dengan aku. Tapi syurga, tak payah cerita lah. Kalau dah pemilik syurga dah redha dengan kita. Kan? Kalau kita dah baik dengan dia pun tahu kita tulus. Kita pun tahu dia tulus dengan kita, jujur. Tak payah cerita lah nak belanja makan tu. Confirm dah. Bukan setakat belanja makan, siap bagi tapau lagi. Tadi kan dah belanja. Ni lagi. I tahu you baik. Doa juga I murah rezeki kan. Kalau tak kena gaya lagi, you ada anak tak? Ada. I ada anak. Kita jadi inilah. Kita jadi besan lah. Kan? Kita tahu dia baik. Mak baik, mesti anak dia baik. Mak dia jujur, mesti anak dia jujur. Anak yang jujur ni lah kita nak jadi menantu kita ni. Ni lah. Cari menantu sama-sama ni lah. Jangan cari kat luar. Ni. Betul. Betul tuan. Ya. Yang tu jangan paksa. Saya memang nak usah anak tak nak. Itu jangan paksa. Ya, kerana hati tu tidak boleh dipaksa. Tapi boleh bagi cadangan. Mama ada cadangan. Ni cadangan mama ni. Tak mau. Tak mau tak apalah. Macam mana? Anak ni kalau kita itu dia lain. Paksa lain. Macam ginilah contoh anak ni kan. Contoh anak ni. Mama, minggu ni saya tak dapat balik lah. Sibuk sikit. Tak apalah, mama duduk dengan Allah je lah. Tak apa, mama. Memang dia balik. Mesti dia balik tu. Lepas tu kadang-kadang kena pandai juga. Macam nak cakapnya, pandai juga menjawab. Jangan jawab, tak boleh. Balik juga. Kan dah janji. Ni derhaka. Awal lagi bagi derhaka. Jangan macam tu. Tak boleh balik dah. Bukan janji. Yelah, memang saya janji. Tak apalah, mama. Okey, tak apa. Sibuk kan? Mama sibukkan diri dengan Allah Ta'ala. Lain macam mama ni. Balik dia. Kan? Mama nak sibukkan dengan Allah. Yalah, mama sibuk dengan Allah. Kalau Allah nak mama pergilah ikut Allah. Dah mama jawab pelik. Okey, saya cakap tu. Boleh lah ya. Kenapa muka surat 23 je kita hari ni? Tak beranjak kita ni. Allah. Okeylah, setakat tu lah, insya-Allah boleh ya. Muka surat 24 tu kita sambung akan datang. Lambat lagi. Itulah nak cakap, lambat lagi tahun depan. Moga-moga Allah panjangkan umur kita semua. Lambat? Ya, tahun depan. Tapi tahun depan lah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi saya faham, tuan-tuan dan puan-puan faham, anak cucu kita dengan berkat hari ini kita faham, maka kita minta Allah Ta'ala bagi juga mereka faham ya. Apa yang kita belajar hari ini? Jangan tertipu. Apa yang kita belajar hari ini? Jaga hubungan kita dengan Allah itu lebih penting daripada kepentingan diri kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.